Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perikatan Nasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksud firman Allah, pergilah kamu beramai-ramai untuk berjuang dalam keadaan sama ada ringan ataupun dalam keadaan berat. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan segala harta benda kamu dan juga jiwa raga kamu. Sesungguhnya itu adalah yang lebih baik kepada kamu jika sekiranya kamu mengetahuinya. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan ini merupakan ayat motivasi kepada rakan-rakan kita yang baru saja menjalani PRN, khususnya di negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri Kedah, sebagai motivasi untuk kita berjuang bersungguh-sungguh. Yang saya hormati saudara pengacara majlis kita pada malam ini, yang sama-sama kita hormati pemimpin kita Yang Berhormat Datuk Seri Haji Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS. Yang juga kita hormati Panglima Perang kita, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Muhammad Noor, Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional dan juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS. Sahabat saya yang berhormat Datuk Dr. Syahrudin Jamal, Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Johor, Adun Bukit Kepong. Yang berbahagia Ustaz Abdullah Hussein, Pesuruhjaya PAS Negeri Johor. Yang berbahagia Ustazah Nuridah Saleh, Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat. Yang berhormat Senator Bala Subramaniam, Ketua Dewan Himpunan Pendukung PAS. Tuan-tuan, rakyat dan warga Simpang Jeram yang saya hormati, saya nak perkenalkan pimpinan yang hadir pada malam ini bersama-sama di tanah Simpang Jeram pada malam ini. Yang pertamanya sudah tentulah yang berbahagia Datuk Dr. Mahfuz Muhammad, Ketua As-Sabikun PAS, Veteran PAS. Rakyat Johor, tokoh politik negeri Johor. Seterusnya ini adalah barisan ahli-ahli parlimen kita yang berhormat Haji Muhammad Syahir Sulaiman, ahli parlimen Bacok, yang baru berlawan dengan Rafizi Formula. Seterusnya tidak perlu diperkenalkan lagi yang berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim Arau, hebat dan dahsyat. Seterusnya yang berhormat Ustaz Misbahul Munir, ahli parlimen Parit Buntar Perak, mengalahkan Mujahid Yusof Rawa. Yang berhormat Tuan Guru Ustaz Zulkifli Ismail, ahli parlimen Jasin Melaka. Seterusnya yang berhormat Ayar Khairil Nizam, ahli parlimen Jerantut Pahang, juga hadir pada malam ini. Sebelahnya diperkenalkan tadi yang berhormat, seterusnya yang berhormat Datuk Awang Hashim, ahli parlimen Penang, yang berlawan dengan Sani Hulu Langat, kena gantung 2-3 kali. Ya, seterusnya yang berhormat Haji Bakri, ahli parlimen Tangga Batu Melaka. Ya. Seterusnya yang berhormat Ustaz Fairuz
Ya, minta maaf. Ustaz Zamri Mantop, Ahli Parlimen Tanjung Karang, Selangor. Adun Sungai Burung di Tanjung Karang. Seterusnya Yang Berhormat Haji Kamarul Ridwan Muhammad Zain, Adun Paroi, Nogori. Seterusnya Yang Berhormat Ustaz Fairuz Muhammad Ishak, Adun Serting daripada Negeri Sembilan. Dan yang terakhir dalam barisan kita Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi, Ahli Parlimen Kuala Langat dan juga Adun Sijangkang, Selangor. Cikgu Aziz Adun Marani. Ya, Yang Berhormat Cikgu Aziz, minta maaf. Ini orang Johor. Adun Maharani Johor kita. Ya? Saya nak buat kejutan sikit pada malam ni, minta maaf. Boleh ya? Bersama kita pada malam ini juga sahabat saya, Yang Berhormat Datuk Jailani Khamis, Adun Rembia daripada Melaka. Ya, ini Melaka. Saya tak nak beritahu lebih pada itu, tapi dia Yang Berhormat Melaka sekarang ni bersama dengan kita. Tuan-tuan para pimpinan Perikatan Nasional Johor, pimpinan Bersatu, pimpinan PAS, pimpinan gerakan, tuan-tuan perempuan, para hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita berada di bumi Simpang Jeram dalam Parlimen Bakri Negeri Johor, yang mana memperlihatkan sebagaimana disebut oleh pimpinan kita tadi, satu keadaan yang luar biasa rasanya di Simpang Jeram. Ramainya yang keluar pada malam ini tidak seperti mana sebelum daripada ini. Takbir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita tahu kita akan berdepan dengan satu lagi siri-siri pilihan raya di Malaysia. Selepas kita mengadakan atau melalui pilihan raya umum untuk parlimen dan juga beberapa negeri di Malaysia pada bulan 11 tahun 2022 yang lalu. Kemudian diikuti pula 8 bulan atau hampir 9 bulan selepas daripada itu PRN, pilihan raya negeri, melibatkan 6 negeri-negeri. Dan seterusnya pada kali ini kita akan melalui satu pilihan raya kecil di dua kawasan di negeri Johor, iaitu di Parlimen Pulai dan juga di Dun Simpang Jeram ini. Bagi pihak Perikatan Nasional, bagi pihak PAS, Bersatu dan juga semua rakan-rakan kita, kita mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub, Ahli Parlimen Pulai dan juga Adun bagi kawasan Simpang Jeram ini, yang telah kembali ke rahmatullah beberapa ketika yang lalu. Marilah sama-sama kita mengucapkan ataupun membacakan Al-Fatihah kepada arwah Salahuddin Ayub. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pilihan raya umum ke-15 pada bulan 19 bulan 11 tahun 2022 yang lalu telah memperlihatkan bagaimana satu gelombang kebangkitan rakyat memberikan sokongan yang begitu padu dan dahsyat kepada parti kita Perikatan Nasional. Daripada 222 kursi parlimen yang dipertandingkan pada masa itu, rakyat seluruh negara telah memberikan mandat kepercayaan kepada 74 kawasan parlimen untuk diwakili oleh Perikatan Nasional.
yang terdiri daripada Parti Bersatu dan juga PAS. Alhamdulillah, satu bilangan yang cukup besar yang berada di dalam parlimen sekarang ini. Walaupun kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepatutnya, sewajarnya, sewajar dan sepatutnya kerajaan persekutuan pada hari ini dipimpin oleh Perikatan Nasional, bukannya Pakatan Harapan sebagaimana yang ada pada hari ini. Tapi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun pada peringkat awal, walaupun kita mendapat 74 kerusi, Pakatan Harapan mendapat 82 kerusi, parti-parti yang lain telah memberikan sokongan kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin, pemimpin kita, untuk dinobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tetapi disebabkan oleh pengkhianatan dan perbuatan permainan politik kotor daripada pemimpin UMNO yang menyebabkan mandat yang sepatutnya diberikan kepada Perikatan Nasional telah ditarik semula. Tuan-tuan pun tahu kan, daripada 115 ahli parlimen yang memberi kepercayaan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, 10 orang adalah ahli parlimen Barisan Nasional UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi apabila menyedari keadaan ini, Presiden UMNO telah menggunakan kuasa diktatornya, mendesak dan memaksa ahli parlimen 10 orang ni tarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, menyebabkan kita kekurangan 10 kerusi. Dan pada masa itulah Zahid Hamidi menggunakan kuasa veto Presiden UMNO, menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong. Konon-kononnya 30 ahli Parlimen Barisan Nasional menyokong Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan ada 82 kerusi, dicampur 30 yang kononnya menyokong Anwar Ibrahim, cukup 112 kerusi untuk dia menjadi Perdana Menteri. Itulah keadaannya. Jadi sekarang kita tahu siapa yang melakukan pengkhianatan ini. Sekali lagi saya nak sebut, bukan ahli UMNO, bukan penyokong UMNO, bukan pemimpin akar umbi UMNO, tetapi di sana adalah pemimpin tertinggi UMNO yang melakukan pengkhianatan ini. Inilah sebabnya. Namun demikian tak apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oleh kerana berlalunya PRU ke-15 dalam keadaan itu, sudah 8 bulan dia jadi Perdana Menteri, tak ada apa benda yang dia buat, tak ada satu dasar yang menguntungkan rakyat telah diumumkan dan sebagainya. Datang pula pilihan raya negeri melibatkan 6 negeri yang melibatkan 9.7 juta pengundi di 6 negeri ini. 9.7 juta pengundi. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan gelombang yang ada di dalam masyarakat di 6 negeri ini, dengan kerja kuat daripada jentera pilihan raya parti-parti kita Perikatan Nasional, alhamdulillah kita sudah tahu keputusan pilihan raya negeri yang diumumkan, di mana kalau saya boleh sebutkan, daripada 9.7 juta pengundi-pengundi, seramai 3.4 juta pengundi telah memberi undi kepada Perikatan Nasional. 3.4 juta. Pakatan Harapan hanya 2.4 juta saja. Manakala Barisan Nasional 920,000, tak cukup 1 juta. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oleh sebab itulah kita tidak heran dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kerja kuat yang dilaksanakan oleh rakan-rakan kita di negeri-negeri yang mengadakan PRN ini, kita melihat bagaimana di Kelantan daripada 45 kerusi kita telah menang 43 kerusi untuk Perikatan Nasional. Untuk negeri Terengganu, Yang Berhormat Menteri Besar Terengganu belum sampai lagi, ya, tak banyak
32 kosong. Tak banyak kosong. Ya. Ya. Saya sebut Terengganu, kita mengalu-ngalukan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Naib Presiden PAS, Bendahari Agung Perikatan Nasional, dan juga sudah tentulah Menteri Besar Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman. Takbir! 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 Perikatan! Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Jadi itu baru 2 negeri, tuan-tuan. Saya jadi SPR pada malam ini. Bagi negeri Kedah Darul Aman, Yang Amat Berhormat Menteri Besar dia ada di sini. Dia pun tak banyak. Daripada 36 kerusi, dia ambil hanya 33. 3 bagi kat mereka. 33. Tuan-tuan. Itu 3 negeri yang kita menang. Alhamdulillah. Ada pula pengumuman DDL 9165. Tentulah suruh alih ya. Okey, baru 3. Di Selangor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, negeri dikatakan negeri paling kaya. Sebelum ini kita hanya ada beberapa orang adun saja, termasuk Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Yunus, satu-satunya adun PAS yang menang pada PRU14. Pada kali ini di Selangor kita telah menang 22 kerusi. 10 disumbangkan oleh PAS, 12 oleh Bersatu. 22 kerusi daripada 56. Hilang 2/3 majoriti. Di Pulau Pinang, tuan-tuan, negeri DAP, daripada 40 kerusi, kita telah menang 11 kerusi. 7 kerusi PAS, 4 kerusi Bersatu. Dan seterusnya yang terakhir di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni negeri yang kuat UMNO katanya. Kalau dalam PRU 15 baru-baru ini, Negeri Sembilan lah yang banyak sekali. UMNO ada 6 kerusi daripada 8. Daripada 36 kerusi, dalam keadaan itu pun kita telah dapat memenangi 5 kerusi DUN di DUN Negeri Sembilan. Itu adalah pencapaian-pencapaian yang telah kita kecapi dan juga kita capai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nah, sekarang saya dah sebut tempat lain. Bagaimana pula Simpang Renggam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Adakah kita boleh mengulangi kejayaan ini? Simpang Jeram, bukan Simpang Renggam. Simpang Renggam pun kita nak ambil juga. Ya, Simpang Jeram. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana Yang Berhormat Datuk Dr. Syahrudin sebut tadi, ahli Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram yang dipilih ini hanya akan bertahan 2 tahun setengah saja. Kerana 2 tahun setengah akan datang, Melaka dan juga Johor perlu mengadakan pilihan negeri sekali lagi kerana dah cukup 5 tahun. Jadi kita pilih untuk 2 tahun setengah ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pada malam ini, sebagai Setiausaha Agung PAS, parti yang diamanahkan untuk meletakkan calon mewakili Perikatan Nasional untuk N13 Simpang Jeram, saya ingin memaklumkan bersama dengan kita juga adalah calon yang akan mewakili Perikatan Nasional dalam N13 DUN Simpang Jeram. Dipersilakan untuk naik ke pentas. Ya. 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 Sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional, sekejap tadi kita telah mengetahui calon kita di peringkat Parlimen Pula dan juga DUN
Ya. Hadis Nabi juga menyebut tentang 12,000 tentera sekiranya ada di kalangan amilin ini, insya-Allah tidak akan terkalahkan gerakan Islam. Siapa yang akan melahirkan? Kita semua. Kalau tidak, kita bentuk generasi supaya capai apa yang dikatakan 12,000 amilin yang mencapai ciri-ciri yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, Dr. Haji Muhammad Mazri Yahya berumur 54 tahun. Anak Johor, anak jati Johor yang sudah dikenali. Kerana kalau tuan-tuan di Simpang Jeram ataupun sebelum ini Sungai Abung, Dun Sungai Abung, Datuk Dr. Mazri pernah menjadi calon kita di Dun pada tahun 2018 yang lalu. Beliau adalah seorang pakar perunding pembedahan am di Kumpulan Perubatan Johor, KPJ, di Johor. Anak Johor, lahir di Johor, kerja di Johor, duduk di Johor, tuan-tuan dan puan sekalian. Isteri beliau juga seorang doktor, Dr. Rosilawati Muhammad Noor. Beliau mempunyai 7 orang cahaya mata yang semuanya berjaya belaka. Ada yang juga menjadi doktor perubatan dan juga jurutera dan sebagainya. Memulakan pendidikan rendah di sekolah Lakin, Johor Bahru, kemudian di sekolah kebangsaan Angkatan Tentera, menyambung pelajaran di sekolah menengah sains Johor di Keluang Johor, Johor juga ya. Kemudian meneruskan pengajian di peringkat matrikulasi di sekolah Alam Shah di Selangor. Kemudian pada tahun 88 sehingga tahun 94 mengikuti pengajian perubatan di Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia sehingga berjaya mendapat ijazah sarjana muda pada tahun 1994 dan pada tahun 2001 mendapat ijazah master ataupun sarjana pembedahan. Kemudiannya pada tahun 2004 membuat sub kepakaran pembedahan vestibular. Pengalaman kerja beliau juga luas, merangkumi pegawai perubatan di Pahang, Kuantan Pahang, di Sibu Sarawak, di Hospital Kuala Lumpur dan seterusnya pernah berkhidmat di hospital di Australia, Royal Perth Hospital di Australia. Kemudian menjadi pakar perunding pembedahan di Hospital Kuala Lumpur dan juga Hospital Pakar Regency di Bandar Seri Alam Masai Johor, kebanyakannya di Johor. Kemudiannya beliau menjadi pakar perunding vaskular dan endovaskular daripada tahun 2010 sehinggalah sekarang ini di Hospital Pakar KPJ Abdul Samad di Johor ini. Jadi itulah pengalaman-pengalaman banyak calon Simpang Jeram yang kita tampilkan, tuan-tuan, yang mana calon Pakatan Harapan belum lagi diumumkan secara rasmi lagi. Dr. Zamri juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, menjadi pengerusi JB Prihatin, menjadi penasihat amal perubatan Ibnu Sina Johor, Timbalan Pengarah Khidmat Malaysia, pengurusi Ummah Johor, pengurusi Persatuan Ibnu Sina Malaysia, dan juga beliau merupakan seorang yang aktif sebagai sukarelawan yang pergi ke luar negara, termasuk di Gaza dan juga di Syria serta di Turki sebagai seorang doktor untuk memberikan bantuan kemanusiaan di peringkat antarabangsa. Jadi itulah tuan-tuan dan puan sekalian, tokoh yang kita angkat menjadi calon kita bagi N13 Simpang Jeram dalam Parlimen Bakri. Untuk tuan-tuan dan puan sekalian, tidak ada pilihan melainkan memberikan sokongan kepada calon kita. Boleh atau tidak, tuan-tuan? InsyaAllah perikatan, perikatan, perikatan.
Takbir. Sekianlah pengumuman saya. Inilah calon kita yang akan memberikan satu posting yang istimewa kepada kita bersama dengan pemimpin di peringkat pusat dan juga peringkat negeri. Kau boleh angkat tanganlah tabik Datuk Seri Sanusi pun tak apa. Okey, itulah calon kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasional. 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 Saya kembalikan kepada pengacara majlis. Terima kasih.